Ataupun tidak ada satu pun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri ataupun semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapuskan kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Okay, kalau satu lagi hadis, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, penyakit Allah bagikan sebab satu dosa kita, untuk Allah gugurkan dosa itu supaya kita boleh dapat masuk surga. Bila kita bersih, doa kita makbul, ya. Dan juga untuk mengangkat darjat kita dua perkara, sama ada kita hapus dosa kita atau untuk angkat darjat kita. Kalau kita berdosa, darjat kita satu darjat, diangkat ke darjat yang lain, ya, yang lebih tinggi. Okey, kesakitan manusia ni apa dalam fikiran anda? Bila sakit, apa anda fikir? Kita tengok apa benda. Bila sakit, apa anda fikir? Bila sakit, ya, tengok pada konteks, ya. Mungkin orang sakit anda fikir ubat dia, ya. Dulu orang sakit COVID, keluarlah apa ni, AstraZeneca lah, vaksin lah, apa benda lah, ya, ataupun ivermectin, ya, ubat antibiotik, macam-macam ubat, ya, yang keluar untuk COVID. Dan ada kontroversinya yang dia kata vaksin boleh atau vaksin tak boleh. Itu isu yang hangat sampai sekarang orang berkata, kan. Itu yang jadi popular, yang semua orang akan bincang pun itu. Pandai ke tak pandai ke dia akan bincang. Okey, sebab masing-masing semua kena, kan. Ramai yang statistiknya, ramai yang mati, ramai yang sakit, ada yang sesak nafas. Okey. So, dia ringkasnya, ada juga penyakit-penyakit yang bila penyakit-penyakit yang aneh, yang kita nampak pelik, kan. Penyakit-penyakit yang aneh ni, pelik lah. Muka orang macam muka alien. Dia ada penyakit dermatitis, ya. Penyakit kanser. Okey, ada yang tak nampak, jantung, penyakit jantung pelik, tiba-tiba rasa mengah, rasa tak larat. Sekarang ni macam sindrom Down syndrome, muka dia lain pelik daripada muka orang lain, ataupun dia warna putih, ya. Albino dipanggil, ya. Dia bukan berlaku pada manusia saja, dia berlaku pada harimau, berlaku pada gajah. Sama macam gajah, orang gajah putih, gajah albino. Harimau pada harimau, singa pada singa albino. So, itu yang pelik, penyakit-penyakit aneh yang kalau kita tak tahu, kita kata benda ni ada benda unsur daripada alam lain yang datang. Tapi sebenarnya adalah mutation daripada genetik kita. Genetik kita ni, tapi dia ada mutation, dia ada perubahan, mutasi berlaku. Perubahan dalam sel-sel menyebabkan berlakunya perbezaan di antara dia dengan family dia. Ya, genetik. Keturunan, kita panggil keturunan, genetik, jin, ya. Jin ni berubah sebab apa? Sebab satu rokok, satu dia kena radiation. Kalau kena radiation selalu dia kerja dekat X-ray di tempat ke, dekat kilang ke, dekat atom je ke, radiation berlaku. Dia atom ni, dia proton, ya. Proton dia pecah, dia menjadi elektron dengan neutron. Kan saya belajar sains, kan. Proses pemecahan tu dipanggil pemecahan atom, tu jadi bom atom. Okay, pecah kan tu. So, itu mengeluarkan radiation. So, kalau bocor je kilang radiation, bom atom yang macam berlaku kat Rusia, kat Jepun, kena tsunami bocor, itu berlaku mutation, perubahan sel kita ni. Itu menyebabkan kanser, menyebabkan berlaku mutasi dalam genetik, dia keturunan dia berbeza daripada kita. Ya. Bukan sebab dia kahwin dengan orang bunian ke, bukan sebab dia kahwin dengan jin ke, kan. Itu pahaman-pahaman yang dulu lah. Saya tak tahu dengan komen itu, tapi dalam ilmu sains dia sebab mutasi perubahan dalam dia punya genetik itu berlaku. Sebab dia kena benda yang tak sepatutnya dia kena. Okey. Okey. Yang lain pasal bab jin tu tak ada komen lah. Okey. Kita belajar bab lain. Okey. Alright, ya. Penyakit-penyakit aneh ni, ya. Okey, tengok muka orang ni. Ini adalah kanser mulut. Ya, nampak muka dia. Ya. Macam ni, kan. Ya. Saya nampak ke yang saya bulat? Dia mulut, kan. Okey. Kalau macam ni dia punya apa ni, kaki ni jadi besar, kaki gajah. Okey. Ini dia punya tumbuh, dia punya
bulu-bulu tu macam serigala dan macam-macam. Ini penyakit-penyakit yang pelik-pelik yang perlu kajian lah untuk tahu confirm ini sebab apa. Kalau dalam sains dia akan kaji daripada A to Z, nak tahu dia akan ambil X-ray, dia akan ambil blood test, dia akan macam-macam sehingga dia jumpa benda tu, sehingga yang terkecil-kecil sampai terkecil-kecil je, dia tak boleh nampak dengan mata kasar, dia akan gunakan mikroskop. Dia akan tengok sampai COVID-19 tu pun dia boleh nampak nanometer atau negatif 9 ya, kecil ya, terlalu kecil. Kalau besar dia tak nampak, dia gunakan teleskop, tengok ke angkasa lepas. Itu ilmu sains lah. Dia akan buka tengok angkasa lepas sampai dia tahu apa teori di angkasa, berapa jarak di antara bumi dengan langit, dengan bumi dengan matahari, dia tahu. Sebab dia gunakan teori matematik, dia guna matematik, ada formula matematik je, pakai segitiga tu. Dia buat orang-orang Islam juga. Ya, dia tahu berapa tinggi gunung, dia nak tahu berapa tinggi gunung tu, dia gunakan segitiga punya formula, dia dapat tahu tinggi gunung. Sama juga bila nak tahu berapa jarak matahari, dia gunakan segitiga punya formula matematik. Ini budak-budak SPM tahulah macam mana. Yang ambil SPM matematik moden ini dia tahu. Okey. Macam mana cara nak kira. Sama juga dengan komputer yang berasaskan kita kira berdasarkan 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dia berdasarkan 2 saja kan. Ilmu komputer dia gunakan 2 bahasa saja, 0, 1, 0, 1, 1. Jadi maknanya kalau kita ni 3 dalam bahasa 10 kita ni 1, 2, 3, 4. Kita gunakan bahasa 10 kan. Asas 10. Tapi dalam bahasa 2, asas 2 ni 3 tu apa dia? 0, 1, 0, 1. Kita 0, 1, 2, 3 kan. Dia 0, 1 saja. Yang 2 ni pada bahasa asas 2 dia lain. Bukannya sama macam kita. Kita kalau kita cakap 2, dia kata 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 0, 1, 1. Dia gunakan 0 dan 1 saja. Tentu dia punya cara ya. So orang yang belajar tu dia tahulah. Okey ya. Suatu ilmu yang berbeza dengan apa yang ilmu yang kita tahu. Okey. So pembonjolan kanser macam ni, okey. Ini mungkin disebabkan oleh dia punya vein dia yang swollen. Okey. Dia punya vena, saya kata vena tu adalah yang nampak biru tu kan. Yang superficial tu dia bengkak, dia menjadi bengkak. Okey, salur darah tu besar. Dan sebagainya lah ya, yang boleh kita lukis dalam bentuk diagramatik untuk kita explain kepada pesakit. Okey. Dan dalam kalau COVID-19 tu kita buat swab test, kalau positif, kalau dia meninggal, orang tak boleh tanam secara biasa. Kalau Ebola juga pun orang tak boleh tanam secara biasa, kena pakai dia punya PPE tu kan. Personal protective equipment yang lengkap. Sebab dia merebakkan dia melalui darah, melalui lendir dia tu. So kita boleh kena bila kita uruskan dia. Sebab tu orang takut ni bila setengahnya kalau dekat kita pergi mission dekat Afrika kena penyakit ni, kalau dia mati tinggal je lah, orang tak boleh nak pusing. Ataupun dibakar saja. Betul lah. So kalau kita cakap pasal cancer, ya, dia attack dia adalah pada immune system kita. Lymphoma ni kan, dia immune system. Sistem immune maksudnya sistem pertahanan badan kita ni, sistem pertahanan badan. Kita ada Kementerian Pertahanan. Dalam badan kita ada Kementerian Pertahanan juga. Kan? Ada sistem pertahanan, ada polis, tentera, ada custom, ada macam-macam dalam sistem pertahanan badan kita. Dia berada di mana? Di bawah rondaan macam mana? Polis bawa rondaan kan, kampung security kan. Badan kita pun bawa rondaan. Di bawah rondaan melalui sel darah kita. Dan sel darah kita ada neutrophil, ada basophil, ada limfosit, macam-macam polis, tentera, FRU dia. Kalau level pertama kalah, dia akan masuk level kedua. Kalau level pertama kita panggilkan askar-askar jalan kaki ni. Yang dipanggil neutrophil, limfosit ni. Kalau dia kalah ke sel-sel kecil ni, dia akan hantar sel yang besar lagi macam sel-sel makrofage. Kalau TB lagi pandai, bakteria TB ni dia masuk dalam kita punya tentera. Tentera kita datang, makrofage datang, dia masuk dalam makrofage. Jadi kita tak cari sel-sel yang askar-askar cari, tak jumpa.
So bijak hanya musuh dalam badan kita ni bijak juga. Ya sebab tu bila penyakit ni berlaku macam ni, dia berubah macam ni. Penyakit ni berubah macam ni. So bila dia masuk dalam badan kita, siapa yang akan tahu? Siapa yang akan tahu bakteria tu ada dalam askar itu, dalam tentera, dalam makrofag. Sel-sel yang kecil, yang askar-askar kecil dah kalah. Bila masuk dalam ni, siapa yang tahu? Yang tahu adalah interferon. Dia panggil dalam badan kita ada intelijen juga. Risik dalam tentera dan risik, ataupun SB dalam polis. So interferon yang akan tahu, oh dia kata musuh sini, dan dipecahkan makrofag tu. Okay, dipecahkan makrofag tu, bila terkeluar bakteria tu, waktu baru datang, T-killer dalam lymphoma ni ada T-killer dia panggil. Sel T-killer. So ini akan kill. Dengan syarat kita punya lymphoma ataupun sistem pertahanan badan kita dalam limpa tu bagus. Tapi kalau dia attack kita punya sistem limpa tu macam virus AIDS, kita kalah lah kita. Imun kita salah, dia attack markas tu sendiri, markas angkatan bersama, markas tentera darat, dia attack habis. Okay, yang nak keluarkan artileri, nak keluarkan kereta kebal, nak keluarkan kapal selam, kapal terbang, tak boleh dia attack. Sebab tu orang AIDS bila dia kena penyakit sesemua saja dia boleh mati sebab sistem pertahanan dia tu tak kuat. Okay, itu dia punya sistem dalam badan kita lah, sistem pertahanan dalam badan. Itu orang belajar sistem pertahanan dalam badan ni dibawa ke sistem pertahanan dalam dekat luar sama saja. Itu yang Allah bagikan sistem tu secara semua jadi bagi kita ya, untuk kita dapat survive hidup dekat dunia ni selama umur kita sampai berapa tahun lah ya, 60 tahun, 63 tahun Nabi. Nabi tak pernah sakit. Nabi pernah sakit tak? Nabi pernah sakit tak? Nabi orang cakap tak pernah sakit, kecuali sakit gigi dia patah masa perang Uhud. Jarang ada sakit, kan? Orang nak hantar bagi doktor ke Mesir pun dia kata tak payah. So amalan dia, ya. So amalan cara gaya hidup sihat dia, makanan dia, puasa dia, ya. Dia makan betul-betul lapar, berhenti sebelum kenyang. So, amalan-amalan macam tu yang menyebabkan dia jarang sakit, tak kena sakit. Okay, jadi doa-doa ni boleh belajar dengan Ustaz. Nak ambil ijazah lah. Ijazah, ya. Okey, jauhkanlah dia daripada doa untuk orang sakit. Jauhkanlah dia dari kesakitan. Wahai Tuhan, sekalian manusia, sembuhkanlah dia dan Kaulah Maha Penyembuh yang tidak akan datang kesembuhan kecuali datang darimu. Kesembuhan dari jenis yang tidak akan kembali penyakitnya. Okey, okeylah saya ringkaskan saja ya. Kita habiskan saya janji sampai waktu isyak kita berhenti. Okay, ini kalau ada pengalaman pribadi, orang akan share pengalaman dia bersama dengan orang lain. Nak azan dulu ke? Ke terus? Okay, saya semua 2 minit ni. Okay, biasanya orang akan, dia kata dia sakit gigi, dia pernah buat surgery, dia akan cerita pada orang lain pengalaman dia supaya orang lain ada pengalaman yang sama dan orang lain boleh mencegah dia. Ya, kita share semua tu ya, kontroversi rawatan, ya. Ada beberapa rawatan yang kata segi halalnya, haramnya, dari segi syariat, syar'i atau syar'i dia, ya. Vaksin pun kata vaksin ini menyebabkan penyakit. Doktor pula, doktor lelaki, doktor perempuan, dia boleh tengok breast cancer, dia tengok senjata perempuan. Itu ada kontroversi yang kita selalu bincangkan, ya. Pakai braces, gigi ikat gigi boleh ke tak boleh? Okay, adakah dia mengubah ciptaan Tuhan? Pakai implan itu boleh ke tak, masa dia mati kita cabut, kita cabut. Itu semua pembahasan dari segi syariat ya, pembahasan dari segi orang ramai juga. Kita tanya pakar, ya, tanya pakar ya. Jadi bab kontroversi lah ya. Okey, doa macam biasa, tanya ustaz. Okey. So dalam work safety ni macam COVID dulu, saya sebagai dulu jadi IJ kan, Inspector General, di orang lain di karantin duduk rumah, saya kena pergi lawat hospital, klinik, semua tempat lah. Highway tu lengang lah. Jadi kawasan merah, kawasan biru, kawasan hijau semua saya masuk. Saya kalau kena COVID, saya paling banyak kena lah. Dan orang tak boleh masuk, saya masuk. Betul. Tapi work safety ni adanya kita kerja tu kita protect dari sini lah. Kalau tak protect, kita mati lah. Kita mati dulu lah. Memang kerja bahaya. Okay.
Dan medical ni memang dia punya teknologi dia mahal, ilmu dia nak menuntut ke universiti mahal, dan dia punya ubat-ubat mahal, dia punya rawatan dia mahal. 300,000 buat implan saja dalam 30,000 boleh beli proton. So dia mahal lah. So kalau boleh jaga kesihatan, cegah. Okay, right? Okay. Kalau macam implan ni, biasanya ada satu mulut atas saja 30,000, bawah 30,000, 60,000. Kalau pakai kan, ini mahal rawatan teknologi itu kan. So sebab apa? Sebab ilmu ni mahal, untuk dia kena 5 tahun, kemudian dia punya bahan barang-barang semua teknologi mahal. Ya, jadi benda. Tapi orang buat juga. Ya, tengok market orang buat juga. Kalau kawasan kampung tak boleh buat, tapi kawasan yang kaya-kaya ni dibuat. Sebab dia nak makan. Kalau VIP, dia cakap takkan nak terkeluar gigi dia sempur depan orang. Politician dia selalu cakap kan, Profesor, Dato', General, orang dia. So dia nak fix, tetap. Dia tak nak pakai tanggal-tanggal. Fix, dia bayar. Okay. Segi-segi etik, etika. Kita tengok ya, kalau bersin orang tak boleh bersin buka-buka yang tu nanti merebak semua. Segi etika, segi undang-undang, segi rekod perubatan tu jaga jangan satu sakit bagi tahu semua orang, tak boleh. Segitulah. Itu yang betul yang dibincangkan ya. Okay, menteri pun tak boleh dedahkan nama-nama pesakit. Dia cuma boleh bagi tahu statistik je berapa mati. Orang satu mati semua seorang detail tak boleh bagi tahu. Seluruh umum dia boleh bagi tahu lah. Kalau dia bagi tahu secara detail, secara individu sakit apa ni, kenapa ni apa, itu dah dia menyebarkan apa tu maklumat kesihatan yang sepatutnya rahsia. Okay, dan sistem kesihatan dia ada sistem integrate ya. Dia boleh swasta dengan kerajaan, dia boleh kata bawa IIC je di swasta dia dapat rekod bersama, di kerajaan dapat rekod, klinik kecil pun dapat rekod bersama. Itu integrate. Jadi dia dah tahu history yang ni sakit jantung, sakit darah tinggi kita apa je. Jadi senang sistem yang ada integrate ni. So rekod tu senang sikit lah. Okay, ini paling kurang kalau tak ada apa-apa hari ini dapat ini sebuah. Okay, the human body can bear only up to 45 unit of pain, maknanya 45 degree kesakitan tu. Yet at time of giving birth, a mother feels up to 57 deal of pain. Maknanya orang yang bersalin anak tu, dia sakit dia melebihi daripada tahap manusia boleh tahan. So kena hormatlah ibu ni, kan? Kena hormat ibu, kena taat dia, dengar cakap dia. Itu yang saya nak beritahu. Ujung itu saya nak beritahu. Okay? Kalau yang lain tak ingat, tak apa yang ini ingat. This is similar to 20 bone getting fractured at a time. Maknanya 20 kali patahkan tulang kita. Patahkan tulangnya 20 kali, sama itu sakit itu ya. Macam mana boleh rasa? Okay, macam mana boleh tahan? Sebab bahagian otak manusia ni, emosi kita ni dan tingkah laku adalah bahagian yang sama untuk kesakitan. Jadi perasaan kasih sayang itu menyebabkan dia tahan itu. Emosi dia tinggi dia tahan. Ya. Sebab itu dalam Quran disebut banyak kali, berapa banyak ayat. Dalam Quran surah Luqman, kalau kata atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Surah 31 tu ya, dari start ayat ke-12 sampai ke-20 surah 31 surah Luqman tu sampai ke ujung, dan dia kata taatlah kepada ibu bapa kamu. Dia taat kepada Allah mula. Lepas next, taat kepada ibu kamu telah menyusukan kamu selama 2 tahun. So stress dalam Quran tu. Ya. So dalam tu apa? Sebab inilah ni, dia nyertai tahan sakit itu, tumpahnya darah itu, yang kita kena di rumah tu kena hormat dia. Bila hormat, dia cakap tu, dia tengah main game ke budak-budak ni, kalau kita budak tengah main game tu, dia kata pergi beli barang, pergi lah. Mana tunjukkan kalau dia tengah main game, kalau dia hormat mak bapak dia akan berhenti. Betul tak? Tapi kalau tak hormat, dia terus main macam tak salah je. Satu ini waktu dia belajar macam tu kan, itu mana tanda dia tak hormat. Tak hormat, susah nak didik dia. Budak-budak ni susah nak didik. Payah nak didik. Sebab tu orang tekankan yang itu dia punya hammer dia. Okey, saya juga sekarang tu minta bagi azan lah nanti kan, apa-apa azan lah ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurang mesej ni dapat. Okey, yang lain lupa kan tak apa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.